السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم ترحمون. Ya Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini dikira petang yang kedua untuk sambung daripada petang yang telah kita lalui, hubungkan dengan rancangan kita dikatakan apa dia? Salam Ramadan. Salam Ramadan. Jadi Alhamdulillah, kira-kira nasbah dengan tahun yang sudah kita dikira kali pusingan kali yang kedua. Ya, dan semoga-moga majlis yang seperti ini kita akan berlanjutkan sekiranya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita dalam bulan yang mulia dan kita sudah berakhir, dan juga kita ni duduk dalam harapan 10 yang akhir. Pada malam ini kita merupakan malam yang 27. Ya. Orang tua panggil 7 liku. Masya-Allah. Nah, terlebih harap bagi kita bahawa semoga-moga malam yang mulia yang kita sangat-sangat rindu dan cintai, serta Allah pula menjanjikan kepada kita Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Ini merupakan nikmat terbesar bagi kita umat yang akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bangkit di akhir zamannya dan umur kita pun dikira pendek nisbah dengan umat-umat yang dahulu kala, tetapi walaupun begitu Allah memberikan semoga dengan pendek umur kita hidup, tapi amalan kita semoga-moga dapat kita menyamai bahkan mengatasi amalan umat-umat yang dahulu. Amin. Kerana banyak dalam umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, kita amalan digandakan, sedikit kita buat tapi ganda-gandaan banyak sangat. Nah, di antara lain kita maklum sangat tengok pada semalaman bulan Ramadan akhir 10 akhir ini, kalau katakanlah membetuli kita amal tu pada malam Lailatul Qadar, Allah sendiri menyatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kira tahun ke 84 tahun tambah lagi 3 bulan. Masya-Allah. Maka main dengan semalam Mei. Maka di situ tak payahlah kita nak tahu kan malam apa. Cumanya kita ada harapan supaya kita ada gemar. Nah, buat dengan hati yang gembira, hati yang suka, kan harap kita. Dan di antara hikmah Allah Ta'ala tak beritahu betul-betul tu, inilah sebabnya hikmah Nabi kita itu bersungguh setiap malam. Maka bila kita bersungguh setiap malam, pada waktu dia kena lah. Walaupun kita tak tahu. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini, Allah Ta'ala berikan kita ini orang yang beriman, beramal saleh, dan semoga-moga hati kita ikhlas dalam mengamalkan walaupun sedikit. Dengan keikhlasan itu setara pula dengan kemurahan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu, moga-moga amal yang sedikit itu dijadikan banyak. Amin. Baik, jadi untuk kita berada setiap masa, setiap zaman, begitulah silih berganti, malam menjadikan siang, siang menjadikan malam, begitulah susah, senang dan lain-lain hal. Dalam ketakutan, dalam kepada mewah, semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
tidak apa yang kamu kehendak, melainkan bahawa kehendak oleh Allah. Artinya apa kita kehendak, membetuli kehendak Allah, berlakulah. Apa yang kita kehendak, kalau tak membetuli kehendak Allah, tak berlakulah. Tetapi walaupun tidak berlaku, wajib dan mesti atas kita redha dengan qadanya. Nah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara dalam kita menghadapi masa, zaman dan apa saja dalam masa kehidupan kita ini, Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita bertolong dengan sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang telah beriman, bertolonglah kamu bis-sabri, dengan sabar, dan was-salah, dengan sembahyang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita orang yang beriman. Tengok, ya ayyuhallazina amanu, walaha, masalah diperintahkan supaya sabar ni bukan hanya khusus pada orang mukmin, tapi Allah menyerukan khusus kepada kita orang mukmin dengan ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Allah perintah kepada kita suruh bertolong, minta tolonglah kamu, seolah-olah sabar ni boleh memberi pertolongan. Yang panggil sana kepada sabab. Seperti kitanya lutut kita tak kuat, maka kita bertolong dengan tukar. Bukan makna kita minta tolong tukar, bahasa kita panggil bertolong dengan tukar. Sinta li talab, tapi nasbah dengan benda ni bahasa bukan bahasa boleh beri tolong, kita panggil bertolong. Mata bila kita kurang, bertolong dengan cermin. Nah, lutut kita tak larat, tak kuat, bertolong dengan tukar. Tapi kalau kita sama manusia, boleh kita guna minta tolong. Bahasa Melayu. Khalid, saya nak minta tolong sekali ni, saya ada hajat ni, boleh kita cakap gitu. Walaupun hakikat minta tolong tu ialah dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada berlawan ni. Itu hakiki. Semua kita ni minta tolong akan Allah. Tetapi Allah juga menggunakan secara majaz, suruh kita minta tolong dengan sesuatu. Dan pula dia perintah kita sesama kita suruh tolong menolong. Ini majaz. Sebab tak ada salah kita kata saya mari nak minta tolong ni, saya ada hajat besar ni, tinggi bukit, tinggi hajat lagi, tinggi langit, tinggi hajat lagi. Ini boleh kita guna ini secara majaz. Tengok Allah diperintah kepada kita suruh minta tolong dengan sabar. Artinya seolah-olahnya sabar ni satu sebab yang boleh memberi pertolongan. Sebab itu dia kata di akhir, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah, kita tengok dia guna bahasa serta orang-orang sabar. Kalau bahasa kampung ke, Allah sekali dengan orang-orang sabar. Tu balaghahnya. Maka sekali dimaksudkan sini kita maklum dah, dalam ilmu akidah kita sudah maklum. Berserta ai bin nasri. Berserta dengan mana tolong. Seperti kita sama-sama yang rapat. Bila saya kata kawan nak minta tolong demo, tak apa kawan sekali dengan demo. Saya sekali dengan awak. Saya tak tinggal awak sama sekali walau di mana awak berada. Tu sekali mana tak biarkan. Begitu Allah Ta'ala kata, kamu bertolonglah dengan sabar. Sabar ay anil ma'asi, sabar daripada segala maksiat, segala deraka, dan sabar dari huzuzin nafsi, daripada habuan nafsu. Sebab kita nak buat apa-apa, jangan kita kerana nafsu, kita hanya kerana dia. Walaupun kita buat kerana dia tu membetuli dengan kehendak nafsu. Kita contoh mudah-mudah seperti kita dalam keadaan puasa di hari ni. Allah perintah kepada, yakni syarat perintah suruh kita bersegera ke buka puasa. Takkah itu membetuli dengan kehendak nafsu? Betul.
Kerana kita lapar, 12 jam lebih kita duduk dalam berak, dalam menahankan, tiba-tiba sampai masa boleh buka. Kadang-kadang nafsu kita tu tak gaduh, tak segera lah. Syarak suruh segera ke buka puasa. Membetuli dengan kanak dan kita lapar. Tapi kita segera juga bukan kerana nafsu, kerana syarak suruh mensegerakan. Begitu juga sebelah balik sahur. Suruh kita melakukan sahur di waktu akhir. Walah masuk sahur tu di setengah malam pun masuk dah, hasil dah sunat fadilat tasahur. Tapi kita disuruh takhirkan. Itu juga membetuli dengan kanak nafsu, kerana di antaranya lambat lapar. Ini tapi kita buat bukan kerana nafsu. Syarak suruh segera, kita segera. Syarak suruh slow, kita slow. Sebab itulah kita kembali kepada semuanya itu menjadi kerana Allah. Maka sabar kerana Allah, bukan sabar kerana kalah. Ada juga orang sabar kerana kalah. Mana tak lawan aja. Sabar bukan sabar itu kerana kalah. Sabar kerana Allah. Wassalah, Allah juga suruh kita bertolong dengan salat. Allah, semaya ni pun boleh beri pertolongan. Ini yang panggil isnad kepada sabar. Sakit, taubat, perubatlah kamu. Tak ada wow, perubatlah kamu. Maka kita nak perubat, maka boleh. Maka sana pada sabar, dia panggil. Wassalah allati hiya ummul ibadat. Semayalah ibu segala ibadat. Segala perhamba kita kepada Allah, ibunya semayalah. Kerana apa? Kerana dalam semaya walaupun nampak perbuatan masa sekejap saja, 5 minit lebih kurang saja, tapi ada di dalamnya tu cukup. Puasa ada dalam tu. Nah, baca Quran ada dalam semaya. Zikir dan berdoa dan hubungnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam semaya. Tengok dalam tasyahud kita, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hubungi kita dengan Rasul ada. Dan itulah mana kata dalam ibadat semaya ni segala hidangan yang cukup, segala mata-mata makanan yang ada di dalam tu. Nah, sebab Allah Ta'ala suruh bertolong. Oleh itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bila dia timbul berasa kesusahan, maka dia takbir sembahyang. Maka kita pun begitu. Cuma kita ni terkenal dengan bila susah sembahyang hajat. Tak semestinya hajat. Bila kita berasa susah, takbir Allahu Akbar. Sembahyang paling kurang sembahyang sunat mutlak. Nah, sesuai dengan Allah Ta'ala kata, kamu bertolonglah dengan sabar dan kamu bertolonglah dengan solah. Dan lagi pula solah tu dia panggil mi'rajul mu'minin. Mi'rajul mu'minin, seolah-olah kata Nabi mi'raj ke langit. Kita juga boleh mi'raj melalui solah. Nah, kerana dalam sembahyang ada rokok, ada sujud, ada tunduk, ada sujud. Perbuatan yang dua-dua itu tak boleh kita nak buat kepada selain daripada Allah. Hatta orang-orang besar, orang mulia, hatta Nabi-Nabi sendiri pun kita nak buat sujud, rokok, tak boleh. Tapi hanya kepada Allah. Itu mengandungi dalam perbuatan tu. Nah, sebab Allah suruh bertolong dengan solat. Dan lagi pula solat tu juga dipanggilkan munajatu rabbil alamin. Munajat ni bahasa kita berbisik-bisik, ataupun boleh katakan bercakap sama seorang. Susi. Najwa. Berbisik-bisik. Cuba kita tengok, nampak sangat kata berbisik. Walaupun kita duduk begini, boleh bercakap gimari, boleh tanya menanya, boleh mengaku gimari. Tapi bila kita takbir Allahu Akbar, walaupun dalam jemaah duduk belaga bahu sekalipun, mu bercakap dengan Tuhan, aku bercakap dengan Tuhan. Mu bisik dengan Tuhan, aku bisik dengan Tuhan. Tak boleh nak peduli pada yang lain. Nampak kata sembahyang tempat munajat, bisik kita dengan Allah. Sebab Allah suruh bertolong dengan tu. Tengok kita ada susah tinggi cari satu orang nak royak dia, tak boleh kita bisik, saya mari ni hajat besar. Tapi malu nak royak ramai hajat sunat. Bisik tak serik orang lain dengar. Ini rahsia-rahsia lagu ni besar sangat dalam arti Allah suruh minta tolong. Tak payahlah. Situ kita faham dia kata besar suruh minta tolong. Supaya kata bila kita kata kita berhajat tu,
Dia minta tolong dia tu boleh. Jadi artinya besar di sini. Demikianlah. Apalagi dia kata di akhir, innallaha ma'as sabirin, menempati illah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, sebab apa yang aku suruh untuk tolong dengan sabar? Kerana Allah itu beserta orang-orang sabar. Tolong wati dengan menyahutikan permintaan, panggilan dan seruan. Dakwah boleh kita berarti riak. Nah, riak wrong, capu je lagi. Come wrong. Tu dia. Maka itulah semaya kita ada buat oleh demikian. Kita tak boleh nak banyak. Kita buat. Nah, sebab itulah apa di antaranya amalan apa yang nak menghidupkan malam. Sama ada kita nak menghidup malam sepuluh akhir ataupun sampai sekali lagi menghidupkan malam akhir, malam raya. Maka menghidup paling kurang kita solat isyak berjemaah, lepas tu kita azam solat subuh berjemaah. Itu paling kurang kerana kita main isyak berjemaah menempati supaya kita qiyamul lail setengah malam. Apabila kita azam hati nak sembahyang subuh pula berjemaah, tak kena sembahyang subuh juga capu lagi setengah malam lagi, jadi capu semalam ni. Apalagi kita tambah dengan sunat rawatib. Nah, apalagi dengan qiyamul lail, kalau sekarang ni tarawih, witir dan sunat-sunat mutlaqah. Itulah bagi orang yang mampu, orang yang Allah Ta'ala beri kekuatan, itu Allah merupakan satu minnah kurniaan daripada Allah yang amat besar. Syukurlah kita dan doa semoga-moga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan sebegini amalan. Semoga hidup kita dalam bahagia dan mati kita pun dalam bahagia daripada sa'adah fid darain. Masya-Allah. Jadi pendeknya kita orang Islam ni tak boleh tinggal daripada isti'anah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam gerak-geri kita, tiap-tiap kerjaan kita. Tak dapat tidak kena. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu bagi orang ahli sufi, orang arif billah, zahir minta sedekah, zahir minta pada si Khalik, tapi hati dia minta daripada Allah. Minta daripada makhluk. Minta dengan zahir makhluk, hakikat minta daripada Allah. Pada Khalik. Masya-Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah, di sini kita ada soalan begitu banyak sekali. Cuma saya pilih hak yang penting-penting di antaranya. Ada penuntut tanya, bagaimanakah kita nak letak diri dalam keadaan suasana wabak yang merebak sekarang? Nak buat amal apakah supaya dapat selamat diri daripada bala dan penyakit-penyakit yang merebak ini? Dia minta bapa tolong royak dah. Jadi soalan ni termasuk dah di dalam kata saat ni. Nak saya kata ista'inu bis sabri was salah, termasuk dah tu. Nah, kita di dalam keadaan sabar. Bila kata sabar ni mana menahan. Menahan. Bila menahan termasuk juga dalam mengandungi dia tu redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat bahawa segala apa yang berlaku ini adalah dengan bijaksana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal alimul hakim. Lepas tu kita jangan doakan, jangan lupakan doa itulah. Nah, sebagai kita ni hamba, sebagai kita ni hamba yang dhaif, tak ada dah cara lain melainkan kita hanya tunjukkan sifat apa izharil ubudiyah, menzahirkan kehambaan kita pada Allah. Kita banyakkan doa. Nah, doa selamat, doa daripada menjauhi daripada bala, antaranya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa min darkis syaqa wa min su'il qada wa syamatatil a'da. Itu di antaranya. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kepenatan bala. Jadi di sini perlu kita faham satu, kerana banyak kita duk guna-guna bahasa doa tolak bala. Doa tolak bala. Jadi kalau kita nak tolong tangguh sikit maksud tolak bala sini, bala hak yang mempenatkan. Jahdil bala. Ada pun semata-mata al-bala dia tak boleh lari dah. Sebab kita hidup dalam ni, duduk dalam bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita ingat semua pun dalam bala.
Benda kita kena faham dulu. Bala walaupun isti'mal kita guna bahasa kita dah hari ni, bila sebut bala kita pergi pakai makna susah, kemalangan. Tapi pada asal maknanya pada lughah bala arti uji. Tutsab. Dalam sab Tuhan. Sama ada tutsab tu dengan bentuknya dalam kebajikan. Kita boleh semaya, kita boleh puasa, boleh berzikir, baca Quran pun dalam bala Allah Ta'ala. Kita berlaku susah pun bala. Ada panggil wana belukum bisyarri wal khairi. Tengok Allah Ta'ala mentakdim ke syar dulu. Biasanya lah Quran sebut khair dulu. Tilik kepada sebut kebajikan kerana mulia. Tapi di sini sebut khair dulu, sebut syar dulu. Kami ujikan kamu dengan syar dan dengan khair. Arti kita duduk dalam kesenangan pun bala Allah. Bala di mana? Di bala tengok kalau kita duduk dalam senang, galiknya kita ini lupa. Maka lupa ke Allah tu besar sekali bagi orang arif billah. Terlupa ke Allah tu besar. Sebab dia kalau lupa satu titik dia terlupa ke Allah. Dia hukum diri dia, aku kufur dengan Allah hari ni. Ini kufur murak dia, bukan kufur iman. Nanda kufur dalam bab ihsan. Dia kira dia kufur dah. Dia kira dia raka ke Allah dah, dia salah kita lupa ke Tuhan. Maka sebab itulah di antara hikmat Allah Ta'ala buat jadi kita ada susah, ada senang, ada susah, ada senang. Sebab Nabi kita tu duduk dalam peringatan ke dia semua. Nah, sebab kita naik kereta, nak apa kalau sedap sangat alfa apa mak, sedap dah tu tak ada tempat seduk langsung. Jenis galik Allah baba siapa. Tanya mai kau tak tahu rasanya, tak ada nak ingat sedap dah. Sebab tu dah sengaja dibuat atas tembok jalan tu, buat batu gugu tu. Walaupun nak kata apa berkena. Gugu. Jaga. Depan kata api, gugu jaga. Demikianlah kita bila susah ibarat guguh. Allah Ta'ala jaga kita, jangan lalai. Jangan lalai. Apabila kita terlalu banyak sangat ada susah, kadang-kadang nak buat pada putus asa bagi orang yang rendah iman, putus asa salah pula. Lalu wisda balik. Maknanya kecak tu sikit, kecak ni sikit. Tukar selera lah kata dia. Masya-Allah. Begitulah. Jadi pentingnya. Ya. Nabi yang suka gitu dah. Kini sehari lapas. Kini sehari lapas sehari. Walau Allah Ta'ala beri pada dia tu, diberi pilih antara Nabi lagi raja. Nabi lagi hamba. Dia pilih Nabi lagi hamba. Sebab dia suka lapas sehari, kenyang sehari. Ketika aku kenyang, aku syukur kamu ya Allah. Ketika aku lapar, aku merayu denganmu. Tidak ngamu sama. Maksudnya. Masya-Allah. Ada saudara kita tanya, bapa kalau kita semai Jumaat ni, keadaan Covid ni, ada setengah tempat dia gaji semai ya usaha buat Jumaat juga. Tapi bila ni orang tak juga 40 orang. Ya. Nak kira lagu mana? Baik, alhamdulillah. Ini tengok ni, habis tu kata apa hak berlaku ni semua dapat ilmu. Bukan sia-sia nah kita cuba straight. Jadi gi biasa. Jadi tak ada nama sekian. Jadi sekian macam mana? Jadi hak dak napa dak khilaf ulama dak royak dah akal lama napa adalah hari ni. Tepat kita nak pakai dan gunanya. Jadi kita maklum bahawa nak wajib Jumaat itu ada beberapa syarat. Yakni syarat bagi wajib, syarat bagi sah tu suku pula. Syarat bagi nak wajib itu. Di antara syarat bagi nak wajib ialah kena cukup bilangan yang kamil. Nak cukup bilangan yang kamil. Maknanya kalau tak cukup bilangan hak yang kamil, maka dikira tak wajib. Bukan masalah sah, tak wajib mula lagi. Nah, baik, maka di antara bilangan yang kamil tu manakah? Sini tu baik 15 kaum perkataan tentang perselisihan angka berapa orang nak sah jemaah. Paling tidak sekali sekurang-kurang berjemaah seorang dengan waktu imam. Ada yang mengatakan gitu. Dan ada pula yang mengatakan sekurang-kurang kena 2 orang makmum, 3 dengan imam. Ada pula yang mengatakan 4. Maka 4 ni juga dalam mazhab kita sebenarnya ada juga diterjahkan. Lepas tu ada yang kata naik dia, ada yang kata 8. 8 ni juga diterjah juga dalam mazhab kita Syafi'i.
Ada yang katanya 12. Di siapa hak kita dah masyhur di si kitanya 40. 40 tu pun dia tubik 2 pula situ. Ada kata 40 orang tu sekali ngambil dengan email. Kata setengah 40 tu makmum saja, tak kira email lah, 41 dengan email. Lepas tu ada lagi yang kata tak ada lagi, kena lebih pada tu lagi. Ada lagi. Jadi oleh yang demikian, khilaf tadi tu apabila berlaku gini kita nampak lah harga khilaf tu. Pedah ni. Ni pedah khilaf, sebabnya khilaf ni khilaf ulama. Mereka semua tu khilaf dengan dalil dan hujah. Hingga dipakai oleh ramai yang panggil iktimad. Tak kalau orang berpegang, orang panggil orang iktimad. Orang banyak pegang dengan perkataan ni. Maka perkataan ni panggil mu'tamad. Perkataan jadi berpegang. Supaya ni lah YouTube gapa ni banyak orang duk tengok. Beratus ribu, berjuta orang tengok. Orang iktimad tengok, orang suka tengok. Hak ni orang tak tengok mana. Mana dia panggil kata dhaif sikit. Orang tak ada perlu mana. Tapi satu ketika dia susah nak hak dia pula dah duk toksir tadi dia nak gelai. Tu cerah ambil gelai tu. Dah buta tu. Ni nak aja. Kalau tak bercerah tak ada harga katanya lebih je. Bawa bercerah takah masa nak bercerah beci. Tak berkenan. Bawa bercerah rasa molek gelai. Sebab tu tak boleh kita setiap kita dia tak boleh. Khilaf ulama ni adalah rahmat. Maka inilah berlaku di hari ni. Apabila kita nak buat kamil 40 orang hari ni tak boleh. Tak boleh di setengah-setengah tempat, tak boleh. Bahkan cara umumnya tak boleh. Lalu tu saya sangat nak buat jemaah juga. Maka dia mau kata beri pun tak lebih pada 50 orang. Maka orang ada tak berani tubik tak tubik. Maka tubik jugalah 45 orang je 8 orang. Pasal nak buat juga jemaah. Macam mana? Alhamdulillah dengan khilaf tadi kita boleh amal. Kita boleh amal. Ni kita amal. Buat kita semua kita ada 8 orang ni. Buat kita semua niat kata kita nak taklid kau yang mengatakan sah jemaah dengan bilangan yang kurang daripada 40. Sama ada nak kata tentu aku 8 ke berapa ke. Buat kita niat semua dia kata kita ni nak buat jemaah hari ni nak taklid kau yang mengatakan sah jemaah dengan kurang daripada 40. Kena tentu aku apa kita ada 8 orang dengan 8 masalah. Maka kita buat jemaah. Buat jemaah seperti biasa tu lah. Situ ya taklid situ ya. Baca ketebah ala qada, apa pula lain nak panjang taklid pula dah. Ambil kan ketebah rukun-rukun Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum bitaqwallah. Baca ayat. Bangun sudah. Saya lepas tu kalau kita tu berasa nak iringkan zuhur masing-masing, maka tak ada apa. Sunat diiringkan. Kalau tak mau pun selesai sebab kita taklid siap dah. Tu beri pilih dah lah. Bagi orang hak loba tu dia buat lagi. Masya-Allah. Nak yak tak agama dia ajar lagu mana? Tak ada ajar kata sepi. Tak ada bunyi berat. Habaq yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak kehendak dengan kamu untuk kesusahan, kepayahan. Allah kehendak dengan kamu tu mudah. Tapi kena tahu cara. Ya kita nak mudah turut nafsu, tak boleh. Itu dia. Masya-Allah, masya-Allah. Allah iftihadai, masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat jawapan yang menyenangkan hati. Ya. Kita kembali kepada soalan berkenaan dengan puasa. Ada seorang hamba tanya, saya puasa pada hari pertama, saya niat nak puasa sebulan, tetapi terlupa nak niat taklid. Maka adakah kena qada atau tidak? Baik. Ya, pada awal kita niat sebab dia khilaf daripada awal lagi, jumhurnya mestilah kerana puasa dikira hari pertama, hari kedua sampai 30 dan sebagainya tu dikira lain masing-masing. Dengan dalil kita selangi dengan buka. Hak kita puasa kemarin dah selesai. Kerana kita buka dah semalam. Hari ni puasa hak yang asing. Mustaqil daripada hak dulu. Sebab tu wajib niat tiap-tiap. Adapun bagi satu kaum kata dikira kata sebulan bulan Ramadan dikira semacam satu. Sebab Allah Taala kata faman kana minkum maridan bukan apa dia tu falyasumhu tu faman syahida minkum asyhara
falyasumhu. Ya. Faman syahida minkumus syahra, siapa syahida, setengah tafsir hadir pada bulan, yakni syahr Ramadan. Maka jadi bagi Imam Malik rahimahullah taala, dia kata syahr sebulan. Maka sebulan serupa daripada 1 sampai ke kalau 29 30 panggil sebulan. Maka cukuplah nawaitu sauma syahri Ramadan kulli. Cukup. Tak payah ulangi lagi. Lagi pula dia kias seperti semaya kita. Kita niat hanya dekat pertama, nanti kalau buat tak ada kena naik dekat 2 niat, naik 3 niat, ke 4 tak ada niat. Niat sah cukup. Kalau nak semaya 10 rakaat sekaligus pun niat sah cukup. Tetapi balik jumhur kata tak apalah semaya tak ada selangi dengan salah. Macam tarawih 20 kita selangi dengan salah. Assalamualaikum tu baik pada semaya. Nak semaya semula niat pula. Nak pakai tahniah nu tak boleh kan? Tadi sudah dah. Begitu juga puasa. Kita buka dah. Bila buka ni puasa hak semula. Maka mesti kena niat tiap-tiap malam. Tabyitun niyah. Kemudian siapa-siapa siapa-siapa dia tidak meniatkan di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Maka sini satu kaum kata tidak ada puasa yang sah. Satu kaum kata tidak ada puasa yang sempurna tapi sah. Jadi khilaf dari awal lagi. Maka tak kala tu kita berjalan sebagaimana kita tahu tiap-tiap malam kita puasa. Maka di kalangan mazhab kita, dalam mazhab kita Syafi'i juga, dia pelorong jalan kita, suruh kita taklid mazhab, yakni mazhab Maliki yang mengatakan memadai niat semalam malam pertama dan beberapa malam hari kemudian tak payah niat, cukup dengan yang tu. Maka dalam mazhab kita walaupun tak mada, dia peralo supaya kita taklid ke mazhab tu. Cadar-cadarnya bila yang berlaku terlupa kemudian hari tak wajib qada. Pada situ ya tak wajib qada kerana kira masuk dalam hak kita borong nunda. Tapi berlaku masalah seorang itu terlupa taklid. Itu masalahnya. Terlupa taklid. Ya niat gitu. Aku puasa bulan Ramadan. Bagi ini tahunkan Allah Taala. Di mari lepas ni berlaku terlupa niat teringat klik kata dia niat dah sebulan tapi tak ada niat taklid. Apa nak kata pula? Di sini dia ada khilaf pula. Khilaf mana? Kita taklid selepas pada berlaku tak adakah memadai boleh ataupun tidak? Ada pula kaum mengatakan iya. Masya-Allah. Jadi pedahnya di mana? Pedahnya kalau kita nak turut kawan kata ya niat lepas taklid atau taklid lepas amal pun ya, tak payah kita qada. Tapi kalau kata taklid lepas amal tak jadi, niat taklid tak ada, kita qada, tu ya masalah. Pilih baik senang. Masya-Allah, tak senang agama ni, senang. Pas orang ni ya hati murah, hati sepik, tak itu kan? Ya. Orang murah ni kata 20 kot jadi tak apa, ambil 40. Allah. Nak itu kan? Ya. Harga apa ni? 80. Ambil duit 100. Lepas tak ada menyucuk tak payah lah. Gitu tanya saja harga ambil. Allah Ta'ala lebih lagi. Orang bahasa sepik ni sekuk je tunggu. Lagi tak cucuk dia. Ya. Itulah demikianlah. Benilai masalah a'la dah. Ya, masya-Allah. Saudara kita dia kata suami ya duduk dalam penjara. Dalam kub dah. Adakah boleh isteri nak keluar zakat fitrah bagi pada anak-anak? Ya, pada asalnya kita maklum bahawa zakat fitrah bagi anak-anak kecil juga orang-orang gila. Ada tanya dah kemarin gila wajib nak zakat. Di situ kita ulangi sekali lagi supaya nama jelas lagi bahawa syarat dalam mazhab kita Syafi'i, syarat nak wajib zakat itu antaranya Islam dan hurriyah, merdeka. Maka mafhum daripadanya tak wajib atas orang kafir. Malaikat mazhab Syafi'i kita ada juga orang kafir yang mempunyai sahaya yang muslim. Tak. Dan tak untuk ngulu kafir dia ada punya sahaya tu Islam. Wajib atas dia kena berikan fitrah sahaya dia itu. Masa kita Syafi'i mazhab lain tak wajib. Nah, kemudian dan syaratnya hurriyah, merdeka.
Jadi atas saya tak wajib. Nah, sebab apa? Sebab bila dia sendiri tak ada mempunyai harta. Dia sendiri tu harta. Dan di antara syaratnya khilaf masalah akal tamyiz syarat kedak wajib zakat. Mazhab Hanafi kata syarat nak wajib zakat terah dan zakat ni syaratnya kena ada akal. Arti bina atas syarat tu tak wajib zakat terah atas orang yang gila sebab dia tidak ada akal. Dia tak atas kanak-kanak sebab dia tidak apa? Sebab dia tidak ada tamyiz. Adapun mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu tidak wajib, apa bukan syarat. Tu berbeza dengan semaya puasa. Semaya ibadat badaniyah. Di antara syarat nak wajib semaya, nak wajib puasa, syaratnya kena tamyiz. Sebab tu atas kanak-kanak tak wajib lagi. Nah, atas orang gila tak wajib sebab dia tak ada tamyiz, tak ada akal. Ada pun masalah bab zakat fitrah ni tak ada syarat, ada akal. Oleh itulah wajib atas si orang gila dan kanak-kanak tu wajib zakat. Tetapi yang mengeluar wali dia. Dia nak mengejar sendiri tak boleh kerana ini ibadat. Nah, syarat selagi yasar kaya. Sebab tu kalau anak dia tak ada punya harta. Tak ada wajib atas harta dia sendiri. Nabi mana negeri. Begitu orang gila kalau dia tu kaya. Jadi tak wajib zakat sebab dia tu tak ada kekayaan. Tak ada milik apa-apa. Tapi kalau dia ada milik tapi dia tu kaya atau dia gila, wajib atas dia. Kemudian yang wajib ialah wali. Wali ialah klik kepada bapa. Kemudian bapa dipenjarakan. Maka di atas isteri tak ada wajib apa. Hak dia sendiri pun tak ada wajib apa atas dia, wajib atas suami. Tapi suami dipenjarakan. Di samping itu isteri harus dan memadai dia nak keluar zakat hak dia sendiri. Kalau dia rajin, kalau dia rajin dia bersesuka dia nak keluar, belah suami dia keluar dah, dia keluar hak dia, dia nak keluar sendiri hak dia, maka harus dan sah. Maka hak anak tak ada wajib apa tadi, tapi dia nak buat kebajikan juga tu boleh bagi dia. Wajib tak? Wajib tu tak. Kalau dia wakil? Dia wakil tu sebagai terima wakil lah. Bagi tunai terima wakil daripada sana. Ya. Saudara kita tanya, boleh ke tak bolehkah tidak keluar zakat fitrah 2 kali? Masya-Allah. Mana dia tahu. Boleh ke tidak keluar zakat fitrah 2 kali? Dia silap. Pada zahirnya kemungkinan dia keluar tu dia terlupa kata keluar dah ke, dia keluar pula lepas tu aku keluar dah, ni keluar pula. Tu timbul soalan boleh ke tak 2 kali tu. Maka kita maklum hak wajib hanya 1 gata di atas. Kalau fitrah wajib 1 gata bagi orang yang ada kemampuan. Jadi bila kita mengeluarkan 1 gata selesai daripada kita wajib, lepas dah lah. Tak ada lah tutup tai peterah. Maka kita nak keluar juga, itu panggil masalah sedekah sunat lah. Sedekah sunat tu kan terbuka. Dan nak terah lagi dak dah lah. Tak ada tutup dah. Kalau nak banding kiyah di atas semaya ke, kita semaya sudah sah siap dah. Nak semaya sekali pula tak boleh, haram. Malaikat dengan syarat i'adah. Kalau dia terlupa, kalau hak pertama je bidah payah terlupa tu. Tu tak ada hal tu. Tak ada hal. Kita semaya dah terlupa atau semaya dah. Semaya sekali pula. Tak apa. Lupa di situ dah. Adakah boleh beri zakat kepada guru yang mengajar di masjid kita seminggu sekali? Dan adakah boleh beri zakat pada fakir tak pakai hidup ngaji pon tak? Jadi hal ni kena perlu bicara tentang kalimah. Jadi tok guru biasa kita terjemah daripada apa? Muallim, mudarris. Ya. Nak panggil mudarris guru. Mudarris. Muallim pemanggil. Mudarris pemanggil. Kita panggil tok guru. Cikgu. Cuma kalau istilah orang Malaysia tu bila tu cikgu tu mengajar bagi akademik. Kru. Kita sini kru. Beza sikit kata guru punya ke hak agama. Maka
masalah kena bahas di segi kelimah begitu, tak ada lah. Sebab innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Tak ada wal muallimin yang di segi lapar, wal mudarrisin tak ada. Ada pun kalau tu fakir dekat meh, sebab fakir mufrad daripada jamak fuqara, dan kita sini panggil fakir asal daripada situ. Kerana orang fakir, orang yang menuntut ilmu, orang bermasyghul dengan ilmu panggil faqirun. Sekiranya kalau wal kasbu yamna'uhu, kerja kalau tinggal lagi kerja bawa pada menghalang daripada dapat ilmu. Kerana dapat ilmu dia kena hirsun, kena tuli zaman, kena makan masa lama, kena laba, kena tupu, kena tunggu padanya. Kalau kita buat kerja bawa pada terganggu, maka faqirun. Maka tu kelimah tu kita bertanya guna fakir. Tapi dijadikan lajah Melayu fakir. Asal di situ. Maka pada tu fakir kena dah dengan fuqara tu. Tapi kadang tu guru daripada muallim tak ada sebut lil muallimi tak ada. Cuma dia masalah tadilah orang bermasyhur dengan ilmu wal kasbu yamnahu tu masalah faqirun. Tu satu wajah. Satu wajah lagi masuk dalam arti umum betul fi sabilillah. Walaupun ada tafsir khusus, ada tafsir dengan Al-Ghazi. Tafsir am tu apa fi sabilillah, pada jalan orang kerja jalan Allah. Cuma orang panggil seminggu sekali. Lepas tu baik. Di samping tu adakah dia hanya tupu kepada mengajar, cuma seminggu sekali di masjid kita. Masjid lain. Jadi maka dia ni tak ada kerjaan, kerja dia hanya mengajar. Tapi mengajar dalam bentuk bergerak. Dalam bentuk bergerak. Maka orang bermasyghul dengan ilmu syar'i, dia bila bermasyghul dengan ilmu dia tu dua. Lazim malzum. Bermasyghul dengan belajar, ta'allum. Masyghul dengan belajar, ta'allum. Maka nak ta'allum dari mana tak ada ta'lim. Tak ada ngajar. Ta'allum tu sebenarnya muta'allim, orang yang belajar. Mana nak muta'allim mesti kena ada mu'allim. Orang mengajar itu. Itu dia. Ya. Maka orang ni, orang kata maksudnya kata manishtaghala bil ilmi syar'i. Lain pada orang bermasyhur dengan ibadat sunat. Itu tak boleh. Maka zakat. Itu dia. Penuh masa dia cara bermasyhur dengan ibadat sunat. Ahli-ahli khulwat bermasyhur dengan ibadat sunat, menyebabkan dia tu tak ada ganggu, tak ada kerja lain. Tak ada kerja. Maka tu tak boleh. Ambil waktu buat lain nak makan takat tak boleh. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Sebab apa syarat nak jaga kalau lagu tu gak dia kata bawa pada kita ada tenaga yang kepandaian, jadi tinggal sedekah nafkah wajib ni banyak lagi ni usaha siapa tinggal ada orang ni. Enggak makan boleh zakat ke dia? Ya. Tu dia. Sedekah ni butuh diri. Ada pun masyhur dengan ilmu ni apa panggil amal mutaaddi. Amal mutaaddi. Ala kulliha wajah banyak sangatlah. Tapi bagi orang yang bahasa jenis bahasa kekasaran ni, mana mari daripada tu waduh kalau asnah lapar. Tu ada bahan lapar. Masyaallah. Itulah semoga-moganya. Jadi pendek kata tunjuk ajar jadi bawa oleh tutup guru kita dak tunjuk ajar tu semua ada wajah semuanya. Itu dia. Soalan sambung hak kemarin masalah kata zakat dengan duit tu. Kata saya niat keluar zakat dengan duit. Tapi saya tak ada pergi sendiri. Saya serah kepada anak. Suruh pergi serah pada Tok Imi. Adakah buat lagu tu boleh? Dia pada asalnya bila setelah kita kata kita taklid dah dan kita maklum dalam mazhab kita Syafi'i dan jumhurnya tak memadai zakat fitrah dengan qimah. Dengan nilaian. Kita sini mudah-mudahan kata dengan duit. Nilaian dengan nilaian duit mata wang. Kemudian tak kala ada mazhab mengatakan sah memada, kita pun nak taklid lah. Mazhab Hanafi masalah mengatakan kita pun taklid. Bila taklid kita ambil duit 70 kop. Aku menjadikan mata wang ini padal daripada segata terah ya wajib atas aku. Aku menjadikan mata wang ini
badal mana gantilah. Ganti daripada segata berah yang wajib aku. Lepas tu ambil gi kalau kata pesedia nak pakai meski gi sedekah ki ke tu email tu, gi sedekah ki ke khalik tu, ni sebagai menyampai saja. Maka kita maklum pula zakat fitrah ni masalah amal ibadat maliyah taqbalun niyabah, ia terima wakil. Lalu tu hak ni bukan kita wakil ambil wakil supaya beras dah ambil wakil ke dia tu yang ni juga wakil tu belum menyapa saja sebagai wakil. Ya, sebagai wakil. Haruh lagu tu dah. Ya. Alhamdulillah. Abah ni kita ada lagi 5 minit. Lepas tu dengan munasabah kata malam ni malam 27 dah golek ke orang kita tua-tua gak. Malam ni lah malam hak pakat duk tunggu-tunggu ni. Malam Lailatul Qadar. Pak adik kakak kita tanya nak cerano ni alamat-alamat. Kalau kata Lailatul Qadar. Apa boleh royak? Ya waktu tu tak cari percemel lah. Tu kan. Kalau cari percemel kat siap tak ada tu bukan arti kita nak hidup ke tu qadar tu nak ada tanda-tanda percemel gitu. Nah, hak tu Allah Taala muzahi kepada siapa yang ia kehendaki. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia tanya, sekiranya ya Rasulullah kalau saya dapat malam tu Lailatul Qadar, sekiranya kalau saya dapat mana Allah Ta'ala mzuhir ke dia lah. Tuhan mzuhir ke dia tu dengan bagai-bagai. Sekiranya kalau begitu, apa saya nak buat? Itulah dia ajar doa mengata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mana kita ambil situ maknanya sekiranya kalau kita dapat nak kata apa? Cumanya Allah Ta'ala tunjuk zuhir pada orang tu begitu ni sebagai apa ni? Sebagai kata nak dia gemar dalam dia buat pada malam tu. Orang panggil hak fisik Allah Ta'ala. Hingga siapa kalau kita dapat tak disunat bagi kita beritahu pada orang lain. Pula dah. Pas mana-mana cari tanah kita tu mau pot lagi lah ada mau tebal atas mari ada tengok. Boleh pas lagi nak tebal. Tengok pot lagi sujud. Halo, mana tu kau dah? Bukan. Kalau kita tahu pun diam-diam cara kita. Mana hak fisik Allah Ta'ala ambil dia kata perkara sembunyi. Lepas kita mana cari resit tu kak. Kawan dia redak baca kita kedua kot serami masjid nanti nak tengok. Ada setengah tengok air lipah. Kau tak ada pelat kita buka peli lah kalau kita lebu. Buatlah tu kau dah. Janganlah kita pergi pada situ. Hanya kita ingat malam mulia. Malam itu satu malam mulia. Allah janji ganda dabunkan amal-amal kita. Bahkan kita tak tahu tu lebih baik. Allah. Kalau tahu tu pergi situ. Nah, ni cara tak tahu agak-agak penuh dah. Mana tak lazim kata malam Lailatul Qadar ada alamat. Ya, tak lazim. Tak lazim kata ada alamat. Pasal Lailatul Qadar mesti berlaku. Mesti ada satu daripada setahun tu. Hingga terlebih harap malah hak ki. Malah hak gasal. Nah, itu saja. Hanya kita tupukkan kepada amal. Jadi kalau cari tengok begitu menyebabkan kita pula tupuk pada sesuatu kata ada okey malam ni. Waktu Allah Ta'ala buka syukurlah kepada siapa. Bila kita bertahu dah Allah Ta'ala buka kita, kita doalah apa yang kita nak doa, kita nak semaya, kita nak gapo. Itu dia. Kalau kita bahasa nak itu juga, bila kita tahu dah ada kelebihan, berasa nak ingat juga kepada anak-anak kita dan isteri kita, bangun semaya malam ni mudah-mudahan gitu ya. Bangun tu kodam tu punah. Itu dia bukan begitu. Masya-Allah. Sampai setengah-setengah tunggu. Itu kodam. Tunggu dengan Lailah tu mana malam. Tak tidak tunggu dah sampai malam. Lalu. Ada setengah dalam kitab sebut kata kalaulah malam Lailatul Qadar pagi tu cuaca hantu sebagai perhatian apa kalau kena musim hujan. Kalau tengok salamun hiya hatta matla'il fajr. Tu adanya salam gitu saja. Pendeknya sekalipun kita tak tahu kata ini Lailatul Qadar, sekalipun
hasil daripada janji tadi tu dapat bagi kita menepati khairum min alfi syahrin. Masya-Allah. Bahkan baik tak tahulah pada tahu. Dia tahu kadang-kadang jadi menang pula, jadi kau lain. Sifat gurut. Itulah jadi. Bahaya. Bahaya kadang-kadang boleh itu kau jadi jual, jadi apa tu qada Allah. Belagi lah ni zaman YouTube ini. Ala tu qada tu juga. Baik tak tahu pada tahu. Allah yang tahu cukup. Barakallah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Untuk yang dihormati sekalian, masa yang kita duk letak tu mana sekarang pukul ni telah tiba, maka untuk hari ini kita tak boleh melanjutkan lagi. Alhamdulillah majlis siaran salam Ramadan, ucap terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan jazak kepada Baba yang telah bagi masa dengan sepenuh-penuhnya sedia untuk bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita ibu bapa di rumah, dan kalau ada soalan, ada pertanyaan yang ingin nak tahu atau nak mendapat jawapan, boleh kita hantar dalam dalam page jamiah kita ni. Dan kita ada penjamaah kita yang menunggu-nunggu untuk kumpul soalan untuk ditanya insya-Allah pada esok hari. Insya-Allah kita masih ada lagi 3 hari bersama-sama dengan Baba. Insya-Allah kita berjumpa pula insya-Allah esok hari 27 Ramadan. Semoga Allah SWT menjadikan amalan puasa kita makbul, dan Allah Ta'ala taufik pada ibu bapa yang duduk rumah. Malam ni malam 27, kita dapat hidayat, dapat menjaga malam dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Kita banyakkanlah istighfar, banyakkanlah taubat, banyaklah kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita dapat syurga daripada Allah, jauh diri kita daripada neraka. Dan kita minta Allah Ta'ala menggolongkan kita minal utaqa, min utaqahi minan nar, daripada orang yang ditebuhkan diri dia daripada api neraka dan dimasukkan mereka dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berselesai, kita minta sedikit daripada besar hati daripada Baba, tolong doa sekali lagi untuk petang yang berkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال. إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.